Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis dalam pada tajuk bab yang menggemarkan tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi kita masih dalam bab akhlak yang terpuji. Jadi hari ini kita sambung 1560, hadis 1560. Okey, siapa yang nak baca boleh buka mic dia. Silakan. Saya Ustaz. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1560. An Tamimin Ad-Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha salasa kulna liman hiya ya Rasulullah qala lillahi wali kitabihi wali rasuli wali al-imah fil muslimin wa ammatihim akhrajahu Muslim. Dari Tamimin dari ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu ialah ikhlas 3 kali. Kami bertanya, kepada siapakah dia ya Rasulullah? Ia bersabda, kepada Allah dan kepada kitabnya dan kepada Rasulnya dan kepada ketua-ketua muslimin dan kepada orang-orang ramainya. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Baik, kita catatkan dulu 1560. Hadis 1560 hadis sah. Matan, berlaku ikhlas pada Allah ialah tauhid, pada perintah-perintahnya yang ada dalam Al-Quran dan pada ketentuan-ketentuan Nabi dan pemimpin Islam dari semua umat Islam dimasukkan bahagian akhlak yang terpuji. Hukum wajib. Baik. Dalam hadis ini ada yang juga menterjemahkan bahawa agama itu nasihat. Dan di sini dikatakan agama itu adalah keikhlasan. Jadi, sudah tentulah yang dimaksudkan itu ialah keikhlasan kita. Iaitu ikhlas kepada Allah, jangan sekutukan dia. Ikhlas kepada kitabnya, ikuti apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Begitu juga ikhlas kepada Rasul, ikut sunnahnya. Dan ikhlas kepada pemimpin-pemimpin Muslim, kita ikuti selama dia tidak bermaksiat. Selama dia tidak memaksiati Allah dan Rasul,
maka kita taati dia. Ya, jangan kita hinakan dia, burukkan dia selama dia tidak melakukan maksiat terhadap Allah. Jadi hal ini kena tahulah bahawa ini termasuk dalam bahagian akhlak yang terpuji. Hukum adalah wajib. Jadi kita pun dah ada pemimpin Muslim, bukan tak Muslim, pemimpin Muslim. Apa yang kita nak lagi? Ada tak pemimpin itu tak solat? Ada tak pemimpin itu? Adakah pemimpin itu sewaktu memimpin dia melakukan maksiat? Tak ada. Jadi di situ wajiblah kita taat. Selama dia tidak memaksiati Allah dan tidak memaksiati Rasulnya, wajib kita taat. Itulah keikhlasan kita terhadap agama. Baik 1561. Ustaz, Kalau dia baca dekat orang, Ustaz. Kita jawab ya. Matan ya. Matan ni ulang balik ya. Okey. Ulang balik Ustaz. Berlaku ikhlas pada Allah ialah tauhid. 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 Ada perintah-perintahnya. Tauhid itu mana kita tidak sekutukan dia. Pada perintah-perintahnya yang ada dalam Al-Quran. Dalam Quran tu ada perintah-perintah. Jadi kita itulah dikatakan ikhlas kepada Al-Quran. Dan juga ada larangan. Dan pada ketentuan Nabi. Ketentuan Nabi sunnah lah. Ketentuan Nabi. Dan pemimpin-pemimpin Islam dari semua umat Islam. Jadi mana pemimpin Islam yang tidak memaksiati Allah, kita wajib taat. Kalau kita durhakai, kita berdosa. Dimasukkan bahagian akhlak yang terpuji. Hukum wajib. Apa saya nak tanya seorang lagi tadi? Apa? Ustaz kata maksiat pada pada maksiat pada Allah, maksiat. Tapi kalau dia maksiat kepada orang lain, Ustaz, dia buat tak adil dekat orang lain. Okey. Artinya, selama dia tidak memaksiati Allah dan tidak memaksiati Rasul, artinya itulah pemimpin yang kita wajib taati. Kalau dia tidak berlaku adil, contohnya, tidak berlaku adil, itu termasuk dia mengkhianati amanah. Mengkhianati amanah yang diberi. Jadi bila mengkhianati amanah yang diberi, itu termasuk tidak wajib ditaati. Jadi kita tak boleh pandang pada hati. Tak boleh. Kita pandang pada segi zahirnya. Sebab hati kita tak tahu. Tapi zahirnya, dia tidak memaksiati Allah dan Rasul. Dan tidak mengkhianati amanah. Wajiblah kita taati. Sambung lagi yang baca tadi. Sambung lagi. 1561. Hadis 1561 an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudhilu fil jannah taqwa Allah wa husnul khuluq. Rajahu Tirmizi wa sahahu Al-Hakim. Dari Abi Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling baik amal yang memasukkan seseorang ke syurga ialah bakti kepada Allah dan perangai yang baik. Dikeluarkan dia oleh Tirmizi dan disahkan dia oleh Hakim.
Baik, catatkan ya, hadis 1561, hadis sah. Matan, bertakwa dengan disertai akhlak yang baik menjadi jaminan untuk masuk surga. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi hadis yang dibaca tadi menyebut tentang takwa kepada Allah dan akhlak yang terpuji adalah merupakan hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga. Artinya, dengan sikap takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, seseorang telah cukup menjamin untuk dapat masuk syurga. Sebab kebanyakan manusia jarang yang memperolehi kesempatan untuk mati syahid atau hal-hal yang istimewa. Ya, bukan semua orang boleh dapat mati syahid. Ya. Jadi, ya, dengan bertakwa kepada Allah dan ya, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, ia disenangi oleh ya, kawan, disenangi oleh lawan. Ya, jadi ya, hal ini boleh memasukkan seseorang itu masuk ke syurga. Ya. Walaupun takwanya saya kata rahmat, kita masuk syurga dengan rahmat Allah, inilah maksudnya. Inilah maksudnya. Ya. Amalnya tak banyak, tapi kerana ya, hal ini rahmat Allah, ya, dengan rahmat Allah tadi dia masuk ke syurga. Ya. Terkadang ya, seorang itu dipandang sebagai orang yang soleh dengan pakaian, ya, dengan pakaian menunjukkan wah dia ni orang soleh. Ya. Adakah pakaian itu melambangkan akhlak yang baik juga? Tak juga. Ya. Sebabnya terkadang ya, hebat pakaiannya sebagai orang yang takwa, tapi sombong. Ya. Sifat sombong, sifat angkuh ada pada dirinya. Macam mana nak dikatakan dia masuk surga? Sekarang ada satu hadis yang kita baca, ya, kalau ada sifat sombong walaupun sekecil zarrah, terhalang kita masuk syurga. Ya. Ini kita ahli ibadat hebat. Ya. Orang pandang dia sebagai orang yang soleh atau orang takwa, tapi akhlaknya ya, buruk. Akhlaknya buruk. Maknanya kalau bersalam contohnya, ya, salam yang tidak ikhlas. Kalau pandang yang tidak ikhlas. Sikap ego, sombongnya ada. Itu tak ada artinya lah. Sebab itu di sini cantiknya hadis mengatakan, ya, kebanyakan yang masuk syurga kerana takwa kepada Allah dan baik budi pekertinya. Ya, itu nama akhlak. Ya. Kita kadang lebih senang ya kepada mereka ya yang baik budi pekertinya. Ya, senang kita berurusan, kita bertanya ya, daripada ya orang yang berilmu ya tapi bakhil dalam ilmunya, sombong dalam tutur katanya. Ya, itu tidak ada artinya. Ya. Baik, 1562 ya. Teruskan. Saya baca Ustaz. Saya baca 1562. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum la tas'u man nas bil amwalikum walakin liyas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq.
akhrajahu Abu Ya'la wasahahahu Hakim. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak bisa meratai manusia dengan harta-harta kamu, tetapi hendaklah manis muka dan perangai yang baik dari kamu meratai mereka. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan disahkan oleh dia oleh Hakim. Ya. Baik, catatkan ya, 1562 hadis sah. Matan, manis muka masuk bahagian kemuliaan akhlak. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya. Hadis ini, seorang yang ingin berbuat baik kepada sesama manusia dengan membahagikan rata hartanya adalah satu hal yang tidak mungkin. Dibahagi ya, harta sama rata belum tentu ya dapat ya menjamin kebaikan itu. Terkadang masih lagi dikata belakang walaupun sudah dibagi sama rata. Tetapi dengan senyum dan perilaku yang terpuji, seseorang akan mendapat menjangkau lebih ramai orang yang boleh dilayani oleh kebaikannya. Sebab itu dalam Quran ada menyebut apa, law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubi. Kalaulah engkau belanjakan apa yang di bumi semuanya, tujuannya untuk menyatukan hati manusia, ya, tidak akan kamu dapat satukan dia. Ya, walakinallah allafa bainahum. Tapi Allah dapat menyatukan hati-hati mereka. Jadi pendek kata, dilonakkan dengan harta tak mestinya ia jadi kebaikan. Tetapi dengan senyuman dan mudah ya, orang bawahan menyantuninya, maka ya, itu adalah lebih baik. Jadi artinya di sini menunjukkan bahawa apa tadi, bastul wajhi wa husnal khuluq, ya. Bermuka manis adalah sebaik-baik perangai atau akhlak. Ya. Jadi artinya ya, kita yang mengambil nas daripada hadis ini berkaitan dengan jangan kita suka bermasam muka sehingga orang tidak senang kepada kita, benci kepada kita. Orang tak pandang harta kita, ya, walaupun tinggi mana pun tak pandang. Kalau sifat kita sombong, ya, kita dia tidak pernah menyantuni ya orang-orang yang di sekelilingnya. Ya, tak nak bertegur, tak nak bercampur, ya, tak nak berkawan. Jadi semua hal ini adalah ya, hal yang menjauhkan dirinya daripada syurga Allah. Sedangkan ayat atas tadi, takwa dan sebaik perangai itu adalah kebanyakan yang akan masuk syurga. Ya. Ini katakan akhlak yang baik. Ya. Baik, lagi siapa yang sama juga boleh baca, sambung 1563. 1563 wa'anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu miratu akhil mu'min akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Maksudnya
dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang mukmin. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dengan isnad yang hasan. Ya, 1563 catatkan hadis sah. Matan dia, dianjurkan berakhlak baik. Hukum sebagai satu ketentuan. Kalau dikatakan hadis ini mir'atu akhi, ini cermin. Orang mukmin tu adalah cermin kepada saudara yang mukmin yang lain. Tu bayangkan. Nanti kita terangkan lagi. Jadi maksud hadis ini untuk menilai bagaimana hal ehwal seorang mukmin dapat ditanyakan kepada saudaranya yang mukmin yang lain. Jika saudara yang mukmin itu menilai baik, berarti ia seorang yang baik. Tetapi jika saudaranya yang mukmin menilai kurang baik, maka ia adalah manusia yang kurang baik. Jadi terkadang kawan-kawan itu adalah sebagai penilai diri kita. Dan orang akan tanya mengenai kita. Bukan kepada kita, tapi kepada orang yang rapat dengannya. Nanti dia kata bagaimana si fulan tu. Baik ke? Oh, dia tu baik sangat. Contoh, itu memanglah. Memang dah terbukti akhlaknya baik. Tapi kalau orang yang terdekat dengannya, oh si fulan tu, baik, janganlah percaya. Pembohong tu. Cakap dia lebih. Tapi semua dia bohong. Muka janji. Macam-macam lah. Jadi kalau kawan yang rapat dengannya menilai seseorang itu begitu, artinya itulah akhlak seseorang. Sebab itu seseorang itu tidak boleh dikatakan dia orang akan bertanya kepada diri dia. Tak. Dia tanya kepada orang yang paling rapat dengannya atau yang terbiasa dengannya. Macam perawi-perawi hadis. Bila dia nak menilaikan seseorang yang mensanadkan hadis tadi, maka dia datangi orang itu dan terkadang dia bertanya dengan jiran tetangganya. Kalau jiran tetangganya mengatakan, oh si fulan tu memang baik, dia jujur, dia macam-macam pujian, itu maknanya dikatakan sebagai orang itu amanah, jujur. Hadis itu jadi hadis sahih. Tapi kalau seandainya dinilaikan buruk, itu yang jadi hadis dhaif. Hadis jadi hadis dhaif. Tengok betapa indahnya hadis ini memberitahukan kepada kita tentang akhlak yang baik. Itulah ikan mir'ah, mana cermin. Cermin seorang mukmin, cermin kepada saudara yang mukmin. Baik, kita teruskan lagi 1564. Siapa ingin nak baca? Saya baca, Ustaz. Okey, sila. Hadis 1564. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala azahum khairun min allazi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala azahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan wa huwa inda Tirmizi illa annahu lam yusammi sahabiyya. Dari Ibnu Umar, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah dengan isnad yang hasan
dan hadis itu ada di sisi Tirmizi, tetapi ia tidak sebut nama sahabat itu. Ya. Hadis 1564 katakan hadis sah. Matan dianjurkan bergaul dengan manusia-manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Hukum sebagai syarat. Baik. Saya mas semula hadis ini. Hadis ini bermaksud seorang yang berkecimpung dalam masyarakat dan bersabar menghadapi segala macam gangguan yang timbul di tengah masyarakatnya untuk menyebarkan dakwah adalah lebih baik daripada seorang mukmin yang mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat dan tidak tahan terhadap gangguan yang timbul di tengah masyarakat. Maka mukmin yang pertama lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah daripada orang mukmin yang kedua. Ya. Jadi mana ia lebih baik? Yang lebih baik ialah mereka yang campur orang. Orang mukmin dia campur orang, tahulah hal-hal berkaitan luaran. Oh, tempat kita ni ada rumah anak yatim tidak terbela dan sebagainya, tahulah, mengambil tahu. Ya, itu lebih baik walaupun ada gangguan-gangguan untuk melaksanakannya, banyak gangguan. Itu adalah orang mukmin yang lebih baik daripada orang mukmin duduk kat rumah, ya, wirid je. Duduk kat rumah daripada zuhur wirid ke asar mari isyak, ya, malam kita makan, ya, lepas tu balik, ya. Jadi ya, urusan diri je, tak ambil tahu hal keliling, duduk atas bukit sana, tak ada jiran, contohlah. Jadi adakah itu lebih baik? Tak, ya. Yang lebih baik ialah mereka yang campur orang, yang campur kawan, yang ada kawan-kawan yang boleh memaklumkan sesuatu kebaikan atau keburukan. Itu adalah lebih baik daripada orang yang bersuluk, kata orang, bersuluk mengasingkan diri dan nak campur orang langsung. Ya, itu belum tentu ahli syurga. Ya. Baik, ya, kita teruskan lagi. 156 akhir, ya, akhir daripada tajuk ni. Tajuk akhlak yang mulia. Teruskan baca lagi, satu lagi. Ani bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Rawahu Ahmad wa sahhahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Tuhan, bagaimana Engkau telah baguskan kejadianku, baguskanlah perangaiku. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Okey, catatkan 1565 hadis sah. Kalau sah tu mana sahih lah, ya. Itu mana sah. Matan, dianjurkan kita memperhatikan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang baik, ya. Hukum sebagai syarat. Baik, kita semak semula hadis ini. Ya, hadis ini
bermaksud Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar supaya akhlaknya dijadikan baik. Sebagaimana Allah telah menjadikan fizikal dia baik. Ya. Jadi, tak semestinya nak baca ayat ni tengok cermin. Itu yang orang letakkan, bila tengok cermin baca doa ini. Tak payah tengok cermin pun baca doa ni pun boleh. Ya. Tak mestinya tengok cermin, tak ada hadisnya pula tengok cermin. Ya. Jadi orang letakkan, oh ini doa, ya. Bila kita tengok cermin, ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, macam mana? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Khuluqi mana? Akhlak. Kadang-kadang tengok cermin pun lupa nak baca, Ustaz. Kalau masa lain lagi lupa. Tengok cermin kadang-kadang lupa. Betul. Nak dekat cermin pun lupa. Ya. Teringat macam-macam nak ditampal kat muka, lupalah. Ya. Tak tengok cermin Ustaz. Tak sempat. Tak sempat. Jadi sebenarnya lepas solat pun kita baca tak ada salahnya. Tak mestinya tengok cermin. Ya. Sebab di sini pun hadisnya tidak menunjukkan kepada bila melihat cermin. Tak ada pun. Hanya orang-orang letakkan buku doa bila melihat cermin. Orang tu sendiri buat. Ya. Buat tajuk. Tapi sebenarnya tak ada pun. Lepas solat pun kita boleh baca doanya. Ya, wahai Allah, ya, sememangnya engkau telah memperbaguskan ciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Cantik. Ya. Tapi Ustaz, adakah kita setiap doa kita tadah? Perlukah kita tadah setiap doa? Tak mesti. Ya, ada doa-doa kita boleh terus baca tanpa menadah tangan. Ada doa yang kalau lepas solat tu biasanya sesuai lah kalau kita tanda tangan. Tapi nak masuk tandas awam tu tak payahlah semua beratur tanda tangan. Ya. Ada imam pula depan baca doa masuk tandas awam, lain amin. Itu sambil kita masuk tandas awam tu kita bacalah doa nak masuk tandas tu, tak payah tanda tangan pun. Ya. Baca terus macam tu ya. Jadi ada masa kita patut tanda tangan, ada masa kita tak perlu tanda tangan. Ya. Itu yang diterangkan dalam hadis yang kita baca berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya, atau akhlak-akhlak baik. Ya. Yang mulia. Baik, sekarang kita habis ya. Kita masuk satu tajuk baru namanya Babu Ustaz, tanya pasal ayat tadi hadis 1564. 1564, okey. Kita kita bergaul dengan orang ni kadang-kadang tu bukan nak berdakwah pun, tapi kita bergaul lah. Itu kini dah baik dah kan Ustaz? Kalau yang lebih baik tu kalau kita berdakwah kan, maksudnya ada dua peringkat lah bila kita bergaul dengan orang ni. Jadi macam kalau kita tak ke hadis ni khas untuk orang yang berdakwah saja. Oh tak, ya, hadis ini menunjukkan orang mukmin yang bergaul lebih baik daripada orang mukmin tak bergaul. Ya. Kan. Jadi berdakwah ni bukan berdakwah ni bukan mestinya dia sebagai dai di depan, bukan. Maknanya kita dalam bergaul tadi mungkin ada yang terlanjur, kita nasihatkan dia. Ya, itu juga dakwah. Ya. Ada dalam pergaulan tu ada yang terlanjur ke apa, kita nasihatkan dia. Itu nama dakwah. Ya. Dua peringkat lah yang paling tak elok tu kalau langsung tak nak bergaul sebab tak nak buat salah ke macam tu, tak bagus lah kan. Tak bagus, walaupun kita pandang ya, dia tu tak ada dosa tu, tak ada campur orang pun. Tak campur orang. Sebenarnya itu dikatakan dalam hadis ni, itu sebenarnya tak baik. Ya.
ada orang macam tu, dia tak mau gaul kan sebab dia kata nanti mengumpat lah tu, dia kata. Ya. Nanti apa kan. Sebenarnya itulah dikatakan dalam hadis ni, yang bergaul tu lebih baik daripada yang tak bergaul. Jadi yang bergaul ni tahu juga keadaan keliling, apa-apa kehendak keliling, ya. Jadi kita tahu, ya. Ini langsung tak ambil tahu. Baik, ya, kita teruskan. Boleh ya, teruskan tajuk baru, iaitu Babu Zikri. Babu Zikri wa Du'a'i. Babu Zikri wa Du'a'i. Bab zikir dan doa. Bab zikir dan doa. Okey, siapa nak mulakan hadis 1566? Saya baca, Ustaz. Sila. Okey. Hadis 1566 an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ana ma'a abdi ma zakarni wa taharta bi syafata akhrajahu ibnu Majah wa sahahu ibnu Hibban wa zakarahul Bukhariyu ta'liqa. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, aku beserta hamba-Ku selama ia sebutku dan bergerak dua bibirnya pada menyebutku. Okey. Satu lagi. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Bukhari sebut dia ta'liq. Hadis 1567 an Mu'adz ni Habalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu adama amalan anjalahu min azabillah min zikrillah akhrajahu ibnu abi syubu'ata wa tabari niyu bi istadin hasan. Dari Mu'az bin Jabal, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beramal anak Adam satu amal yang sangat menyelamatkan dia daripada azab Allah seperti menyebut Allah. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Abi Syaibah dan Tabarani dengan isnad yang hasan. Baik, ya, catatkan dulu. Pengertian, ya. Pengertian dulu, catatkan. Zikir. Ialah bacaan yang isinya memuji Allah. Nombor 2, doa ialah bacaan yang isinya permohonan kepada Allah. Okey, catatkan hadis 1566. Hadis sah. Matan, dianjurkan selalu mengingati Allah. Hukum sebagai syarat.
Hadis 15 Hadis 15 Hadis 1567 hadis sah. Matan, ingat kepada Allah adalah salah satu jalan yang lebih menyelamatkan seseorang dari seksaan Allah. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, kita semak semula. Jadi, perkataan yang dikatakan zal kafara itu makna zikir. Dan zikir ni maknanya ingat. Ya? Dan perlu diketahui bahawa zikir ada kalanya kita lafazkan. Ada kalanya ya, zikir itu dengan perbuatan. Ada kala zikir itu dalam hati. Itu kena ingat tu, tak semuanya zikir itu dengan bahasa lafaz. Ya, ada zikir itu dengan perbuatan, ada zikir itu dengan hati. Jadi kena faham berkaitan dengan zikir. Baik. Jadi kadang kita bila fahamkan zikir, kita ingatkan, kita pegang tasbih, ya, kita pun menyebutlah Allah, 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 Allah. Ya, kepada tasbih itu, ke mana kita pergi, tasbih itu sentiasa bergerak di tangan kita. Maka ya, kita pun menganggap bahawa bila orang nampak, maka kita adalah ahli zikir. Ya. Ini adalah kesilapan besar kalau kita buat macam itu. Itu dah riak namanya. Ya. Zikir ada kalanya ya, kita ucapkan apa yang diajar oleh Nabi untuk kita ucapkan, itulah zikir kauli namanya. Ya, iaitu zikir ucapan. Ya, contohnya misal kata lepas solat baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, itu zikir lafaz, bukan dalam hati tapi lafaz. Ya. Bila nak tidur kita baca doa, itu zikir lafaz namanya. Ya. Dan zikir perbuatan pula, ya, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Contohnya bila kita nak mencuri tadi, ya, kita pun teringat kalau aku curi ni aku dah berdosa. Itu mana perbuatan kita, ya, kita tinggalkan daripada mencuri. Itu maknanya kita ingat Allah ketika kita melakukan. Ya, itu namanya zikir fi'li. Zikir kauli, zikir kolbi, hati, kolbi ya. Zikir hati ini, kita kemana sahaja kita berada, di atas daratan atau lautan atau dalam bumi sekalipun, jangan lupa Allah dalam hati kita. Contoh perempuan pergi shopping. Pergi shopping dah leka-leka shopping tadi, belum asal lagi lah kita. Jadi ingatan hati itu dah mengingatkan kita, belum asal lagi lah kita ni. Jadi tergesa-gesalah nak mencari tempat untuk kita solat asar. Contoh ya, itu dikatakan zikir qalbi. Jadi kita ke mana-mana, kita bawa hati kita dengan ingat Allah. Bukan kita melafazkan dia sepanjang-panjang bawa tasbih. Itu salah tafsir. Kalau kita tengok orang-orang yang berpegang tasbih tak putus-putus, kemana dia pergi pegang tasbih, kononnya dia ahli zikir, itu adalah salah tafsiran. Ya. Orang yang beragama lain pun mereka pegang tasbih, kemana-mana dia bawa tasbih, dia berzikir.
Jangan ikut kaum itu. Ya. Okey, faham tentang zikir. Baik, hadis yang dibacakan tadi, ya, dikatakan dalam hadis yang 1566, ya. Maksudnya ialah Allah sentiasa menyertai hamba-Nya yang berzikir. Mana berzikir ni yang ingat, ya, yang ingat Allah, ya, serta menggerakkan bibirnya dengan lafaz zikir. Contohnya misalkan melafazkan zikir bila nak berjalan, ya, dia baca doa nak berjalan. Ya. Bila ada sesuatu kejadian, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya lafaz. Bibirnya ni mudah melafazkan kalimah-kalimah Allah ini. Ya. Terkadang Allahu Akbar, lupalah. Contohnya. Jadi kalimah Allah ni mudah dilafazkan. Itu maksud. Ya, kalau nak tahu. Ya. Dua bibirnya. Bukan senang, ya, orang nak mengatakan nak makan baca bismillah, bila dah makan baca alhamdulillah. Bukan senang kalau tidak dibiasakan oleh dua bibir kita. Ya. Okey, hadis 1567, ya, 1567 iaitu zikrullah atau membaca bacaan yang berisi pujian kepada Allah merupakan amalan utama yang dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah. Contohnya, Nabi Yunus AS, ya, kalau tak betul-betul dia dah mati dalam perut ikan. Tapi apa yang dilafazkan oleh Nabi Yunus, dia ingat Allah. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada siapa yang boleh tolong dalam perut ikan tu. Ikan akan bawa ke mana-mana dan mungkin diproses dah jadi, ya, tai ikan dah. Ya. Tapi dengan dia sentiasa berzikir, dia ingat Allah Ta'ala. Dia baca sebanyak mungkin. La ilaha illa anta subhanaka